Mungkin abang akan lepaskan ular ni di atas bumbung rumah supaya dia boleh mengawal tikus-tikus yang berada di rumah abang. Satu spesies ular yang selalu dijumpai di kawasan rumah. Jangan terkeliru ular ni dengan ular senduk ataupun ular tedung selah. Sisik yang kasar ni, bahagian bawah ni, mungkin orang akan anggap ia sebagai ular tedung selah. Cantik yang ular ni kalau kita tengok. Dengan lidahnya yang keluar tu, dia mengesan ada sesuatu, jadi dia akan mengeluarkan lidah. Okey. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Snake Master Galaxy, segalanya tentang ular. Inilah channel informasi ular anda. Okey, baiklah, hari ini abang nak berkongsi sedikit tentang satu spesies ular yang selalu dijumpai di kawasan rumah. Okey, ular ni kita panggil Indo-Chinese Red Snake. Indo-Chinese Red Snake, ataupun kalau dalam bahasa saintifiknya kita panggil dia sebagai Pias coros. Okey. Ular ni kadang-kadang orang akan keliru sebabnya mungkin kalau orang biasa dia akan anggap ular ni sebagai ular senduk, mungkin nampak color dia lebih kurang dengan macam ular senduk, dan mungkin juga ada yang mengatakan sisik dia yang bahagian bawah ni yang kasar-kasar ni mungkin boleh nampak tak? Sisik yang kasar ni bahagian bawah ni mungkin orang akan anggap ia sebagai ular tedung selah. Mungkin orang akan keliru gitulah. Ular tedung selah ataupun ular senduk. Itulah biasanya orang akan cakap macam itulah. Okey, baiklah. Ular ni adalah, kalau bahasa Melayunya, ni orang panggil sebagai ular sawut tikus lah. Ular sawut tikus ini famous lah. Sangat famous dengan matanya yang besar, yang agak besar matanya, dan dia ni agak, nak kata tenang, tak tenang sangat lah. Okey, ini antara spesies ular tikus yang agak panjang. Dan dia punya kepanjangan boleh menjangkau sehingga 200 cm lah. Kalau kita tengok, ini saiz yang agak bukan saiz yang kecil, ini agak dewasa jugalah saiznya. Dan ini boleh menggigit. Kalau dia terancam, dia akan menggigit. Sebab itulah nampak abang pegang dia ni di leher ni, tapi sebenarnya boleh je pegang kat sini, tapi abang pun risau juga dia gigit. Boleh juga pegang, tapi lama-lama kita pegang dia akan gigit juga lah. Jadi kita kena berhati-hati jugalah. Kalau dia macam sekarang, dia dah mula mengeras. Okey, ular ni agak special. Dia habitat dia di kawasan, semua kawasan dia boleh ada. Semua dia, kawasan pertanian dia ada, kawasan rumah dia ada, kawasan hutan dia ada. Maknanya ular ni memang semua kawasan dia boleh hidup lah. Pemakanan ular ni terdiri daripada diet utama dia adalah tikus lah. Tikus dan katak. Tikus dan katak. Dan serta mungkin kadang-kadang dia, sebab bila dia memburu di waktu siang, biasanya dia akan memburu di bahagian tanah bahagian bawah, semi arboreal. Kadang-kadang dia berada di semi arboreal, dan kadang-kadang dia berada di bahagian atas-atas lah, atas-atas pokok atau rumah, sebab dia bergantung kepada makanan dia lah. Kalau dia mencari makanan, dia cari tikus di dalam rumah, biasanya ular ni akan berada di bahagian atas rumah lah. Kalau dia berada di bahagian hutan, kaki-kaki hutan, dia akan berada di tanah lah. Ular ni kalau kita letak di bawah, memang dia akan agresif dan aktif lah. Tapi bila kita pegang macam ni, dia kurang sangat untuk aktifnya. Okey, cantik yang ular ni kalau kita tengok. Dengan lidahnya yang keluar tu, dia untuk dia nak mencari, dia mengesan lah. Dia mengesan ada sesuatu, jadi dia akan mengeluarkan lidah. Okey, ni abang akan lepaskan dia sekejap lagi. Okey. Sekarang jangan terkeliru ular ni dengan ular senduk ataupun ular tedung selah. Okey, boleh nampak biasanya ular ni dia akan kekuningan,
dan matanya besar, mempunyai mata yang bulat. Mata yang bulat, orang tak boleh kata juga mata bulat ni tak berbisa, dan mata yang bujur ni tak berbisa kau semua tak boleh tak boleh cakap. Jadi, dan ular ni dia berbeza dengan ular senduk, dia tidak kembang lah. Dia tidak kembang di bahagian lehernya ni. Bahagian leher ni dia tak ada kembang. Dia tak ada kembang, dia tak akan kembang lah. Jadi bila tak kembang tu bukan ular senduk lah. Dia dah mula nak ni lah, dia tak selesa dah mula mengeras. Okey, boleh. Baiklah, ular ni dia spesies ular yang bertelur, oviparous, ular yang bertelur, dan telurnya boleh mencapai sehingga 14 biji lah. 14 biji. Ini ular dia yang bertelur, dan ular ni bagus. Sebenarnya bagus untuk kawalan tikus. Kalau kita seorang yang berani, sesuai sangatlah kita gunakan ular ini untuk kawalan tikus di rumah ataupun di kebun. Maknanya kalau sesiapa yang mempunyai kebun yang besar, bolehlah menggunakan teknik kawalan biologi, menggunakan ular rat snake ni untuk mengawal tikus-tikus haiwan perosak di kebun. Okey, jadi abang pun rasa nak jadikan ular ini sebagai kawalan biologi juga di rumah abang ni. Mungkin abang akan lepaskan ular ni di atas bumbung rumah supaya dia boleh mengawal tikus-tikus yang berada di rumah abang. Okey. Kita akan buat satu pelepasan istimewa. Satu pelepasan istimewa ular tikus sebagai suatu alat kawalan biologi mengawal tikus rumah. Ini kita buat special sikit. Mungkin jarang orang buat. Jadi abang hari ni nak cuba di rumah abang sendiri. Kita akan cuba letakkan ular ni ke atas shilling. Sebab tempat shilling ni adalah tempat tikus bermaharajalela. Jadi abang akan letakkan. Mungkin kalau dia tak makan tikus tu pun dia akan halau lah. Tikus akan takut lah untuk berada di atas rumah, dan dia akan lari ke bahagian bawah lah. Abang akan lepaskan dia. Nanti abang akan tengoklah beberapa hari adakah masih ada tikus berkejaran di atas rumah. Dia bermain-main dengan apa adik-beradiknya di atas rumah tu lah. Jadi abang akan lepaskan dia ni lah. Boleh ya? Okey. Abang nak lepaskan dia. Okey, kita lepaskan atas. Masuk. Okey. Memburulah kamu di atas sana ya. Okey, bye. Setakat ni sajalah perkongsian abang untuk hari ini tentang ular tikus ataupun kita panggil Indo-Chinese rat snake. Okey, terima kasih. Bye.